Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah mengharapkan agar anak-anak murid Ustazah berada dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah, hari ini Ustazah akan menerangkan mengenai modul transisi pendidikan Islam tahun 1 bertemakan detektif alam, iaitu berkaitan dengan kisah haiwan di dalam Al-Quran. Sebelum itu, izinkan Ustazah berkongsi mengenai fakta menarik mengenai Al-Quran. Murid-murid sekalian, Al-Quran ada 30 juzuk. Al-Quran ada 114 surah. Wahyu Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan dan disebut sebagai Nuzul Al-Quran. Murid-murid sekalian, terdapat surah di dalam Al-Quran yang dinamakan sempena kisah haiwan di dalam surah tersebut. Surah yang pertama ialah surah Al-Baqarah yang bermaksud lembu betina. Ia dinamakan surah Al-Baqarah kerana terdapat kisah perbalahan kaum Bani Israel dan Nabi Musa mengenai penyembelihan lembu betina. Surah yang kedua ialah surah Al-An'am yang bermaksud binatang ternakan. Ia dinamakan surah Al-An'am kerana terdapat adat istiadat kaum musyrikin yang menggunakan binatang sebagai tuhan mereka. Seterusnya ialah surah An-Nahlu yang bermaksud lebah. Dinamakan surah An-Nahlu kerana lebah adalah makhluk yang sangat bermanfaat kepada manusia dan daripada lebah inilah terhasilnya madu. Surah seterusnya ialah surah Al-Adiyat yang bermaksud kuda perang. Dinamakan surah Al-Adiyat kerana dalam surah ini menceritakan mengenai kuda perang. Seterusnya surah yang kelima ialah Al-Ankabut yang bermaksud laba-laba. Dinamakan surah Al-Ankabut kerana terdapat perkataan Al-Ankabut bererti laba-laba di dalam surah ini. Surah seterusnya ialah surah An-Namlu yang bermaksud semut. Dinamakan surah An-Namlu kerana terdapat kisah Nabi Sulaiman dan Raja Semut di dalam surah ini. Seterusnya surah yang terakhir ialah surah Al-Fil yang bermaksud gajah. Dinamakan surah Al-Fil kerana surah ini menceritakan mengenai kisah tentera bergajah yang telah menyerang Kaabah. Murid-murid sekalian, selain itu terdapat juga binatang lain yang disebut di dalam Al-Quran. Contohnya ialah ikan paus. Kisah ini terdapat dalam surah Yunus ayat 98. Kisah dalam ayat ini menceritakan mengenai kisah Nabi Yunus yang telah diselamatkan oleh ikan paus. Seterusnya ialah kisah unta di dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17. Dalam ayat ini, Allah menceritakan mengenai keistimewaan unta yang mampu hidup berhari-hari tanpa air di padang pasir. Seterusnya ialah kisah mengenai burung di dalam surah Al-Mulk ayat 19. Dalam ayat ini, Allah mengajak manusia berfikir mengenai kehebatan burung yang mampu terbang tinggi menggunakan sayapnya dan tidak akan jatuh ke bumi melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik kan kita Al-Quran? Penuh dengan banyak kisah haiwan yang sangat memberi pengajaran. Contohnya pengajaran pertama ialah kisah semut yang sangat rajin. Kisah yang kedua ialah kisah mengenai lebah yang hidup bersatu padu dan bergotong royong. Seterusnya kisah yang ketiga ialah kisah gajah, iaitu binatang raksasa yang sangat jinak. Seterusnya kisah yang terakhir sekali ialah kisah mengenai laba-laba, iaitu binatang yang cerdik yang telah melindungi Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Sekian sahaja pembelajaran untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi pembelajaran yang lain. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustazah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.